Hai, saya Muhammad Abid. Hai, saya Muhammad Rashid. Saya Zati. Hai, saya Ais. Hai, saya Arisa. Hai, saya Baki. Hai, saya Dewi. Anda nak tahu video ni apa? Mari kita saksikan. Perkataan rasuah berasal daripada bahasa Arab yang berbunyi rashwah. Rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan, kontrak atau keistimewaan dari pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi wang, hadiah dan upah kepada pihak-pihak tersebut. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, terdapat 4 rasuah yang utama. Antaranya ialah meminta atau menerima rasuah, menawar atau memberi rasuah, membuat tuntutan palsu dan menyalahguna jawatan atau kedudukan. Rasuah merupakan antara topik hangat di seluruh dunia. Rasuah akan membawa implikasi yang sangat besar kepada sebuah negara. Ramai pemimpin atau individu ternama didakwa atas penglibatan kes rasuah yang secara langsung mencemarkan reputasi mereka. Baru-baru ini, pada 18 Oktober yang lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM telah menahan seorang ketua Jabatan Agensi Kerajaan bergelar Datuk kerana dipercayai menerima rasuah dan menyalahgunakan kuasanya. Suspek didakwa melakukan perbuatan itu berhubung pelantikan sebuah syarikat bagi tujuan perolehan 4 buah kenderaan pada 2017. Pemberian rasuah jika tidak dibendung akan mengakibatkan banyak masalah sosial kerana undang-undang tidak akan dipatuhi dengan sepenuhnya. Maka, kegiatan jenayah dan ketidakadilan akan berleluasa. Rasuah di kalangan pemuat kuasa adalah perkara biasa di kebanyakan negara-negara luar petroleum dan negara miskin, terutamanya di Amerika Latin. Rasuah yang wujud dalam bidang politik dan pentadbiran atau birokrasi mungkin berbentuk sama ada ringan atau berat, terancang atau tidak. Rasuah tidak sekadar memudahkan atau menggalakkan jenayah seperti pelacuran, pemalsuan wang, cetak rompak dan penyeludupan. Kesannya lebih meluas lagi. Untuk memahami masalah ini dan mencari rumusannya, sangat penting untuk membezakan antara rasuah dengan perilaku jenayah dalam erti kata yang lebih luas. Sama ada sesuatu hal atau perilaku dianggap rasuah atau tidak bergantung pada praktik undang-undang di negara atau wilayah berkenaan. Contohnya, pendanaan parti politik untuk pilihan raya dianggap satu bentuk rasuah di negara atau wilayah tertentu, tapi dianggap biasa di tempat tertentu. Dalam skop yang lebih luas, rasuah politik bermaksud penyalahgunaan jawatan awam untuk kepentingan peribadi. Semua bentuk pemerintahan dan organisasi pasti terdapat perilaku rasuah, sama ada sedar atau tidak. Cuma keberatan kes berbeza-beza daripada yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan sokongan untuk memberi dan menerima pertolongan sehingga kepada rasuah yang sudah dianggap satu prosedur rasmi dan sebagainya. Bagi menambah kefahaman tentang rasuah, kami turut menyediakan sebuah video untuk tontonan bersama. So, here we go! Sekiranya anda memilih saya sebagai wakil rakyat di depan anda, saya akan memasukkan semua tol di negara kita. Jurang ekonomi yang semakin lebar mempunyai hubung kait dengan kepesatan globalisasi abad ke-21, di mana golongan bawahan tidak mendapat peluang mengejar teknologi kerana kemiskinan disebabkan pentadbiran kerajaan yang tidak telus untuk membahagikan hasil kekayaan negara untuk kegunaan paling penting.
Ini wangnya. Terima kasih kerana masih bersama kami. Seterusnya, saya ingin menjemput Sang Yai Nur Arissa Sofia binti Samsur yang merupakan ahli kepada kami untuk menerangkan sebagai 3J yang dalam usaha memerangi rasuah. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Arissa dan saya ingin mengulas sedikit dengan slogan 3J. Untuk pengetahuan anda semua, slogan 3J ini telah dilaungkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM, iaitu Tan Sri Zulkifli Ahmad, dengan harapan laungan ini disahut oleh rakyat Malaysia untuk dibudayakan dan perlu dijadikan sebagai satu strategi dan juga salah satu langkah kebersamaan bagi memerangi jenayah rasuah di negara kita. So, menurut Naib Pengurusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, iaitu MCPF, Tan Sri Lilamtai berkata, slogan 3J yang berbunyi jangan hulu, jangan kauting dan jangan settle ni memberi mesej yang jelas kepada masyarakat supaya menolak amalan rasuah tanpa kompromi. Oleh itu, sangat penting untuk kita menjiwai dan menjadikan slogan 3J ini sebagai budaya masyarakat, khususnya penjawat awam, agar kita terhindar daripada melakukan jenayah tersebut. Jadi itu jelas yang saya ingin kongsikan. Terima kasih kerana sudi meminjamkan diri anda. Oh, menarik. Baik, terima kasih saudari Arissa untuk perkongsian tadi. Sebelum saya menutup tirai video kami, ingin saya simpulkan bahawa rasuah berlaku kerana ada pihak yang memberi dan ada pihak yang menerima. Seperti kata pepatah, it takes two to tango, atau bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Bila ada permintaan, maka adalah penawaran. Atau bila ada penawaran, maka akan ada jugalah permintaan. Sesiapa pun yang memulakan bukan isunya, kerana apa yang pasti, rasuah tidak akan berlaku jika salah satu atau kedua pihak mengatakan tidak kepada rasuah. Dalam Islam, kedua-dua pemberi dan penerima rasuah dilaknat Allah. Sebagai Muslim, didikan perlu diberikan sedari awal akan bahayanya jenayah rasuah yang dilarang keras oleh agama. Begitu juga kepada bukan Muslim. Kesedaran bahaya rasuah juga perlu diterapkan kepada masyarakat sedari awal usia. Akhir sekali, semoga suatu hari nanti negara kita akan bebas daripada rasuah. Kalaupun tidak bebas secara total, setidak-tidaknya kadar kes rasuah dapat dikurangkan. Adalah penting untuk kita, rakyat Malaysia, bersama-sama menyumbang tenaga membersihkan negara daripada najis rasuah walau di sudut mana kita berada. Sekian, terima kasih. Sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye.